Ada je ni. Jom kita borak-borak. Dot dot. Biar santai. Asal sampai. Melintasi jambatan kampung sawah yang tinggi jugalah begitu mengasyikkan. Tapi kalau berbasikal, tentulah begitu menyeksakan. Boleh tercabut urat paha dan lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar tak sedar dah sampai ke pantai Kelanang. Aku dah jimat tenaga aku sejauh 40 km jika aku berbasikal ke sini. Sampai je di sini, aku cari parking dan terus bersiap-siap untuk kayuhan jarak pendek pada hari ini. Inilah kelebihan basikal lipat ataupun folding bike. Mudah dan ringkas untuk dibawa ke mana-mana. Nampaknya ada orang yang dah tak sabar lagi nak mulakan kayuhan. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan kayuhan. Bukit Jubra. Itulah tujuan kami kali ini. Melalui jalan jeti, perjalanan yang akan kami lalui lebih kurang 7 km sahaja. Masuk sebentar di kawasan nelayan Kampung Kelanang tapi tak berhenti pun saja nak tengok bot ha. Sampai sudah ke persimpangan jalan Bukit Jubra. Belok kiri dah tak jauh rasanya nak sampai ni. Pagi ini menu kayuhan kami adalah untuk mendaki Bukit Jubra hingga ke rumah api Bukit Jubra. Sebab itulah kami kena simpan tenaga. Semata-mata nak beri tumpuan untuk pendakian saja. Walaupun aku pernah kayu sampai ke atas tetapi orang rumah aku ni risau bebenor dia. Akhirnya sampai juga di kaki Bukit Jubra. Ada orang tu berkali-kali tanya, boleh ke dia nak kayu sampai atas ni? Aku yakinkan dia. Semua orang boleh yang penting kayu relax je tak larat berhenti dan kayu lagi. So, bermulalah kayuhan pendakian kami. Sebuah permulaan yang baik. Walau perlahan tapi yang penting bergerak. Biar perlahan tak apa yang penting mencuba. Pedulikan jenjerong yang laju-laju tu. Itu dah memang mainan dia kita ni. Hanya insan yang lemah hanya mampu berdoa je. Dah hampir give up dia. Come on. You can do it. Lepas rehat kita sambung kayu lagi. Finally dah tak larat lagi nak berkayu. Bukan awak seorang je yang tak larat berkayu naik atas tau. Sebenarnya dah beribu-ribu orang lagi sudah terkandas untuk naik ke atas ni dengan berbasikal. Relax nak malu apa bosku? Dah kaki kita tak padu nak buat macam mana kan? Kita rehat lagi sambil menikmati pemandangan dari separuh ketinggian Bukit Jubra ni. Lepas tu kita daki lagi dan lagi. Kalau dah sampai sini, maknanya kita dikira dah sampai. Lah kan. Dah nampak rumah api hilang rasa segala penat. Yang ada rasa excited je. Tapi takkan kat sini je. Mau naik lagi sikit, meter je lagi. Itu pun kalau nak lah. Kat atas tu lagi cantik tau. Aku mula meyakinkan dia dan akhirnya dia bersetuju. Inilah rumah api Bukit Jubra. Dibina oleh Jabatan Marin Malaysia pada 1976. Bagi mengawal dan membantu pelayaran dan pergerakan kapal dagang dan nelayan yang melalui Selat Melaka. Dibina berbentuk menara batu konkrit setinggi 25 meter pada ketinggian 146 meter dari aras laut. Kini zaman dan berubah. Ilmu pelayaran telah disokong oleh sistem satelit. Perjalanan kapal telah menggunakan sistem satelit sepenuhnya atau GPS Global Positioning System. So rumah api ini sekarang hanya menjadi salah satu destinasi pelancongan dan riadah yang popular di daerah Kuala Langat.
So kalau kita ke atas sedikit lagi LTU pun, kalau masih larat kita akan sampai ke pintu pagar pasukan khas skuadron sayap tempur. Dan ianya adalah kawasan larangan untuk kita masuk ke dalamnya kerana ianya kawasan milik tentera udara Diraja Malaysia. Sampai dan terus turun balik kerana tiada apa yang menarik di sini. So aku turun semula ke kawasan rumah api kerana buah hati sedang menunggu di sini. Pusing-pusing area sini, cari spot dan pot untuk bergambar-gambar. Banyak tempat menarik untuk mengabdikan gambar kenangan di sini. Sambil layan pemandangan dari tempat tinggi. Memang best lah langit pun cerah. Semua nampak. Bukan setakat berbasikal je boleh naik ke atas ni. Yang mana geng-geng hiking ramai je naik melalui trail hiking. Mereka akan bermula di tepi Masjid Al-Mutakin Kampung Permatang Pasir. Dah hampir 1 jam di atas bukit Jubrani. Maka kami pun ambil keputusan untuk turun. Perjalanan turun perlu berhati-hati kerana jalan amat licin. Kerana hujan awal pagi tadi. Dah pun aku ajarkan orang rumah tadi. Jangan laju-laju bila turun. Pastikan sentiasa menarik brake jangan lepas. Sekarang ada yang konek cicah lutut dan siku nanti susah. Alhamdulillah. Selamat sampai ke bawah. Lega rasanya semua dipermudahkan dan misi berjaya. Perjalanan pulang menuju ke kereta di Pantai Kelanang. Nampaknya kayuhannya sedikit perlahan. Tak apalah. Bukan nak kejar apapun. Anak-anak pun dah besok pandailah mereka beli sarapan sendiri. Duit pun dah tinggalkan atas meja tadi. Yang laju-laju tu mungkin mereka nak kejar masa setiap orang dijadikan tak serupa baik kekuatan atau paras rupa. Dah pukul 10 minit pagi rupanya. Patutlah matahari semakin meninggi panaslah juga. Nampak macam air mula nak pasang tapi bot nelayan masih banyak parking lagi di situ mereka cuti kot hari ni dari ke laut. Ada juga kelihatan beberapa pemancing sedang memancing ikan hobi kita tak sama tapi impian tetap sama iaitu mencari kepuasan. Jangan saling kecam-mengecam sesama kita. Hormatilah ketidakseragaman sesama kita. Hidup biarlah sentiasa bertolak ansur dan bertoleransi supaya sentiasa harmoni visio. Dia selalu jalan di tak sibuk pemandangan menghijau. Udaranya segar. Tapi kalau berbasikal yang paling best sekali ialah apabila melalui jalan yang tak sibuk dengan kenderaan yang laju-laju takut. Sedar tak sedar, kami dah sampai semula ke Pantai Kelanang tergerak juga di hati nak lajak sampai ke Pantai Morek. Pergi balik lebih kurang 15 km aje. Tapi orang rumah dah tak larat, katanya. So terpaksalah berhenti di sini saja tapi dia kata kalau awak nak ride ke Morek bila seorang dia akan menyusul dengan kereta ke sana nanti. So terus sarung muka sebab cuaca dah semakin panas. Apalagi mula berkayuhlah ambil sorang-sorang ke Pantai Morek. Ambil feel dulu pusing-pusing di Pantai Kelanang. Orang semakin ramai tiba nak mandi pantai atau lepak-lepak bersama keluarga. Kalau nak beli hasil laut ada je dijual di sini. Harga dia tak tahulah pula murah ke mahal tapi yang pastinya mesti ikan dia segar. Maklumlah dekat dengan laut, dekat dengan kampung nelayan pula tu. Kan? Apa-apa pun dah pukul 10.30 minit pagi, nak berkayuh 7 km je lagi, harap-harap dipermudahkan. Tengok ni, jalan belakang pun kosong. Depan lagilah kosong, memang syok, tiada tekanan berkayuh kalau macam ni. Tak terasa penat, sedar-sedar dah sampai Pantai Morek, yang baru tempat yang baru dinaikkan untuk mandi-manda. Mungkin pantai di sini lebih berpasir kot jika dibandingkan dengan pantai yang lama yang terlampau berselut dengan lumpur. Di sinilah pantai yang lama tu. Nak beriadah dan lepak-lepak lebih sesuai di sini. Sebab dah disediakan gerai-gerai makan tanda awam. Trek jalan-jalan pondok-pondok di tepi pantai untuk berehat.
dan macam-macam lagi kemudahan dah disediakan. So gunakan dengan bijaksana dan hargailah apa yang telah disediakan. Yang penting jaga kebersihan dan kelakuan. Jangan buang sampah merata-rata sudahlah. Banyak papan tanda jaga kebersihan. Diharap semua pengunjung faham dan mengamalkannya. Inilah Pantai Morik antara tarikan atau tempat perangginan yang menarik di Kuala Langat. Dan inilah jentera yang menjadi tunggangan aku pada kali ini. Comel dan sedikit meletihkan hahaha. Yang penting, kalau nak climbing memang mantap dengan basikal ni. So tapi ada flow kata pepatah orang putih. Pusing-pusinglah dulu sambil menunggu orang rumah sampai awat lama berbenar sampainya dia naik kereta pun takkan lambat sampai. Ada banglo misteri masih tersegam di sini. Bang Seri Pantai nama diberi, katanya. Katanya dibina sekitar tahun 1940 dan menjadi pejabat pegawai tentera British suatu ketika dahulu, entahlah. Dan yang penting aku berjaya menamatkan kayuhan pada kali ini. Walaupun tak jauh tapi sedikit meletihkan. Walau hanya sejauh 25 km tetapi apa-apapun misi kami berjaya dari pantai ke bukit dan turun sebulan ke pantai. Dan akhirnya ketiduran. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi.